juga pengguna-pengguna di dalam media sosial, apa sebenarnya ahli politik ini inginkan Datuk sebenarnya? Adakah dengan disebabkan ketidakstabilan politik di antara mereka itu, solusinya dengan perubahan kerajaan, mengadakan pilihan raya? Bagaimana Datuk? Pertama, ahli politik dia berjuang untuk diri dia, itu jelas. Untuk nak jadi menteri, nak jadi pegawai chairman sana, chairman sini. Kalau kita tengok bahawa tak ada pun satu orang ahli politik yang bertaraf ahli parlimen ini yang menolak sebarang jawatan. Tapi isu yang besar sekarang, apa dia mahu? Dia mahu sekarang ini ialah untuk apa? Untuk parti dia terus berkuasa atau untuk dia berkuasa. Jadi yang ini yang kena selesaikan. Tetapi sebelangan besar mereka hendakkan kalau melihat dari segi parti, UMNO memang hendak parti kami berkuasa, bukan orang yang berkuasa. Jadi apa yang saya lihat sekarang ni, ahli-ahli politik sekarang ni tidak tegas di dalam memperjuangkan hak rakyat dan kepentingan rakyat. Mereka tak tegas. Mereka masih lagi berpusing kepada soalan akhir. Apa dia dapat dan mulut dia kenyang ke tidak. Kalau dia lupakan perut dia, saya rasa ahli parlimen akan bertindak tegas. Iaitu membuat keputusan-keputusan yang sangat berani untuk memberikan keyakinan kepada rakyat yang mereka ni pejuang. Ada sebab kadang-kadang apabila saya baca, saya tengok, dengar parti pejuang ni, maknanya pejuang itu mempunyai falsafah yang besar di dalam politik kita. Jadi kalaulah pihak mereka yang menggunakan perkataan pejuang, kita yang walaupun tidak masuk parti pejuang tapi seorang pejuang, tidak memahami arah perjuangan, susahlah. Kita akan akhir kepada kepentingan perut kita lah. Selain itu juga Datuk, antara perkara yang membabitkan sehingga mengheret rakyat menghadapi krisis politik ni adalah budaya lompat parti. Okay? Sehingga kan landscape politik itu berubah dalam sekelip mata sahaja, yang bermula daripada langkah Sheraton dan juga sebagainya. Jadi Datuk, kenapa ini perlu berlaku sehingga kan rakyat menjadi mangsa, Datuk? Rakyat menjadi mangsa kerana sistem demokrasi kita. Sistem demokrasi kita ni tidak menghalang, tidak menghalang kepada kedudukan seorang ahli dewan rakyat itu tidak boleh melompat, tak boleh bertukar parti, tak boleh memberikan sokongan. Jadi masalahnya sekarang kita kena membetulkan rumah demokrasi kita. Rumah demokrasi kita ialah parlimen. Jadi kita dalam rumah demokrasi itu kita ada buku perlembagaan. Pindahlah perlembagaan itu. Contohnya mana-mana anggota parti, dia tidak boleh keluar daripada parti dia. Kalau dia keluar, maka kosonglah kursi dia. Tak payah nak buat undang-undang dan sebagainya. Yang kedua ialah parti politik mesti membuat keputusan bertulis. Dan masalahnya sekarang ni, kerajaan dah tiba masanya sekarang ni. Pendaftaran parti politik ini diletakkan di bawah Suruhanjaya Pilihan Raya. Bukan lagi di bawah ROS. Kerana agak pelik kita. Pendaftaran parti politik di bawah ROS. Tetapi dalam Suruhanjaya kita hanya hantar pendaftaran logo ya. Jadi itu agak pelik. Logo Suruhanjaya Pilihan Raya, pendaftarannya di ROS, pendaftar pertubuhan. Jadi kerajaan sekarang kena buat balik undang-undang untuk meminda Suruhanjaya Pilihan Raya ini memasukkan pendaftaran parti politik ini di bawah SPR. Dari itu SPR boleh menggunakan bidang-bidang kuasa dia untuk mengawal kerajaan ini. Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya bukan saja berfungsi kerana ada pilihan raya, tetapi sebagai kontrol kepada parti politik yang memerintah sekarang. Begitulah dia. Tetapi adakah parti-parti politik ini, pemimpin politik ini bersedia untuk membuat perubahan yang sedemikian? Dia bukan soal parti politik, kerajaan lah kena bersedia. Untuk memenuhi kerajaan itu memerlukan parti politik, itulah budaya demokrasi. Tapi adakah mereka bersedia? Kerajaan kena ubah lah kalau hendakkan kita sebuah parti politik, sebuah negara yang mengamalkan demokrasi yang telus dan juga mengamalkan dalam konsep yang terbuka. Jadi soalnya sekarang ni berlakunya ni parlimen sudah jadi
Macam pasaran saham pun ada. Turun naik, sekejap dia naik harga, sekejap turun harga. Jadi begitulah. Jadi kita tidak mahu politik ahli parlimen ini menjadi bahan dagangan. Termasuklah wakil rakyat Dewan Undangan Negeri. Kita patut menghentikan segala bentuk yang menjadikan jawatan itu sebagai bahan dagangan. Okey, baik Datuk. Bagaimana dengan kejatuhan Kedah, Johor, Melaka dan Perak guna SD je pun jumpa Sultan? Kenapa tidak mengikut undi tidak percaya, hanya terpakai kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim saja je minta pencerahan? Macam mana demi soalan? Macam ni Datuk, di mana antara soalan yang dikemukakan oleh Muhammad Rizal ni, bagaimana dengan kejatuhan negeri-negeri di Kedah, Johor, Melaka dan Perak, di mana apa yang berlaku sebelum ni dah mungkin melalui langkah syarti itu, di mana guna SD je pun mungkin ini boleh diklasifikasikan oleh Saudara Rizal, di mana hanya berjumpa dengan Sultan saja, kenapa tidak mengikut undi tidak percaya, hanya terpakai kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim saja? Dia begini, kena faham SD ini dibuat waktu bulan Februari dulu kerana jawatan itu kosong. Dr. Mahathir letak jawatan. Tuanku yang di-Pertuan Agong bagi Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim setelah menerima peletakan jawatan dia. Jadi memanglah SD itu penting. Dan itu pun melalui proses temu duga kerana kuasa melantik itu pada Yang Pertuan Agong. Tapi kalau nak bandingkan itu dengan Kedah, Kedah lain. Menteri Besar letak jawatan. Baru ada isi jawatan Menteri Besar. Di Melaka, Ketua Menteri letak jawatan. Semua negeri yang bertukar Menteri Besar kerana meletakkan jawatan. Tak ada yang dilucutkan jawatan. Malah di Perak pun Menteri Besar tak letak jawatan, letak jawatan kemudian dilantik balik. Kerana prosesnya begitu. Jadi soal SD itu bukan satu perbandingan dengan keadaan yang sekarang. Hanya yang saya kata tadi bahawa jika Dr. Anwar Ibrahim sekarang dah cukup dia punya sokongan, dia tidak mempunyai sebab untuk berjumpa Yang Pertuan Agong. Ini bukan push button lagi 400 meter kali 10 meter ke, tak ada. Jadi apa yang patut dibuat ialah Datuk Seri Anwar kena bawa ke Parlimen. Yang saya nampak perlunya kalaulah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menghadap Yang Pertuan Agong, kerana dalam perlembagaan bidang kuasa memanggil Parlimen ini ada terletak pada Yang Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dalam keadaan sekarang Perdana Menteri dia ada, dia tak boleh lagi buat macam dulu gunakan SD, interview, tak ada lagi lah sebab Perdana Menteri ada. Apa yang Pertuan Agong, tuanku, boleh lakukan ialah mengarahkan supaya sidang Dewan Rakyat diadakan bagi membincangkan soal ini. Itu saja.